Orang marah yang datang tu orang yang salah. Ditanya pada orang yang salah, bukan orang tu yang buat benda ni. So orang tak boleh jawab. Dan dia dah menimbulkan satu orang panggil apa, syakwa sangka lah. Seolah marah ni buat kerja main-main kajian Malaysia ni macam tak kisah lah pasal student dia kat luar ni kan. Setakat hantar pergi sendiri pada pandai kau lah, kira baik dia kontak macam tu kan. So kita nak tengok apa sebenarnya kita nak tengok latar belakang lah perkembangan aeroangkasa. Bukan aku nak cakap, aku pun tak tahu sangat. Ini semua berdasarkan pembacaan, tapi try to refer pada orang-orang yang dah dalam industri bertahun-tahun, orang-orang yang baru masuk industri. So kita dengar cerita dia orang dan dia explain. So aku macam summarize everything, tapi tak tahu nak summarize, tengok macam mana kan. Summarize everything and balik nanti kita dah, apa yang kita dapat ni kita bagi tahu budak pilih. Sebab at the end orang kata apa, the cycle will continue. Bila orang tu dah habis belajar, dia akan blame marah. Orang tu habis belajar, dia akan blame kerajaan. Macam baru-baru ni kita tengok, orang tu tak blame tapi dia mempersoalkan. Dan benda tu dah banyak kali sangat naik. So satu kata apa, inisiatif yang bagus lah pada pemasuk, JK Masuk. Dia jemput untuk orang kata apa, jelaskan apa, di mana hala tuju kita ni, apa yang kita boleh buat balik nanti apa semua. So first, kita nak dengar daripada orang yang pakar, orang yang datang sini sebelum ada student. Dialah yang tentukan benda ni. Profesor Ahmad Zahir Mokhtar, dia merupakan Deputy President of UniKL. Dia merupakan bekas dekan UniKL Niat, dan dalam industri di Malaysia Airlines dia dah bekerja 30 tahun dalam bidang engineering, HR, akademi macam-macam lagi. So dia antara, kat sini dia antara one of the committee members yang datang mai bersama dengan Board of Engineering Malaysia bersama dengan JPA pada tahun 2005 untuk evaluate mai, dan diorang dah suggest lah mai is a good place for them, mai is a good place to send our students here. So kita dengar apa yang dia nak cakap. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. My name is Professor Ahmad Zahir Haji Mokhtar. I'm the Deputy President of University Kuala Lumpur. I used to be the Dean for the Malaysian Institute of Aviation Technology, and I'm one of the team members that went over to Moscow in the year 2005, and we decided to recommend to Mara to send students to Moscow. I would like to discuss about the aviation industry in Malaysia. There are three broad categories of aviation industries in Malaysia. Number one is the operators. Operators are the like of commercial aviation, Malaysia Airlines, Air Asia, Malindo. We also have general aviation. Example of general aviation is Vestar Aviation, Malaysian Helicopters, sports aviation, airports. You have in Johor Bahru the Senai Airport, who operate the Senai International Airport, and you have the Malaysian Airport Berhad that operated the KLIA. You have the satellite company and also the military in the operators group. It's quite a number of operators, and in total we would have about 2,000 aircraft together with the general aviation aircraft. Then you have the manufacturers group and the design group. Under the manufacturers, you will also have the suppliers that work for the manufacturer and on behalf of the manufacturer. And you also have the support group. The support group carry out maintenance, repair, overhaul on aircrafts. They provide spares training like in Niat, and also providing support services, including technical support services. And of course, all of them are being regulated by the regulator. If it is a civil aviation aircraft, it will be regulated by the Department of Civil Aviation. And if it is a state-registered aircraft, by the Director General of Technical Airworthiness, DGTA. The aviation industry in Malaysia, the strategy is to develop in all the four areas.
the maintenance, repair and overhaul, aerospace manufacturing, avionics system and integration, and also aerospace training and education. And by the year 2015, we want to be the major player in the global aerospace market. And these are some of the programs that are now currently involved in making sure that this strategy will. In Malaysia, you have Design Group. One of the examples is the Strand Aerospace Malaysia. They do aircraft design and also doing analysis and testing. To give you the size of the design facilities in the world, in India alone, they employ 40,000 design engineers. And as the aerospace industry will grow in Malaysia, we expect Malaysia to employ around 10,000 design engineers by the year 2020. You also have in this country the manufacturing group, and it is growing. The light of Spirit Aerospace. This is Spirit Aero System in Subang, and they do a lot of structural work and a lot of major components, aileron flaps for Boeing and also Airbus industry. You have in Bukit Kayu Hitam the ACM company that do a lot of work in the area of composites together with CPRM in Malacca, and in Penang you have Honeywell that also provide work on the avionics scope. In the MRO, Malaysia Airlines MRO is one of the best in the world. And Malaysia Airlines also have a joint venture in India. Of course, MRO also involve helicopters, also involve workshop activities. And apart from Malaysia Airlines, you also have Aero. And now there will be few more MRO companies setting up. And MRO companies do not just employ licensed aircraft engineers, they also employ technical services engineers. Airports provide growth for airlines. Air Asia that is growing rapidly. Malindo is growing rapidly. And also the general aviation, the business jets are also growing rapidly. And all this require engineers. Traffic engineers, they require operation engineers, they require engineers to design and operate airports. And lastly, in my slide, do not forget we have got the military. Military is now expanding. And the Malaysian government will be purchasing new aircraft and decided by the year 2015. You will also have new companies coming in, General Electric, Pratt and Whitney, Rolls-Royce, and the rest have indicated that they would want to come into Malaysia. Malaysia is very attractive for them. And because of that, MARA now have decided to open up and build an Asian Aerospace City in Subang. Together in this Aerospace City will be the new campus of MIAT, Malaysian Institute of Aviation Technology. And there are potential in this new campus and in this new Aerospace City. For all of you who are studying in Moscow, you have to work hard, you have to think differently, you have to be independent, and rest assured the aerospace industry in Malaysia and also in ASEAN. As ASEAN moves to an open sky by next year, you will find tremendous opportunity in the aerospace industry. Thank you very much. So, apa yang cakap tu basic overall. Nampak, kita nampak. So, industri aerokasa dan penerbangan di Malaysia ni apa yang ada?
Ada MRO, ada design, ada manufacturing. So semua benda tu dia start with satu inisiatif kerajaan yang dilancarkan pada tahun 1997, Malaysian Aerospace Blueprint. So kita ada ke? Kan? Kadang-kadang orang pandang dekik, orang tak tahu, dia pandang macam Malaysia ni ada ke? Betul ke Malaysia ni boleh buat semua kan? So kita memang ada. Dan the first phase of the blueprint is actually orang kata apa, folding up this year. And the second phase dah keluar. And sekarang ni in Malaysia, Mike ni kita akan bincang siapa Mike tengah road tour around Malaysia, giving workshops for people to understand the next phase of our aerospace blueprint from 2015 until 2030. This is the first phase yang mana kita kena faham. Bila kita faham, baru kita boleh cakap, okay, kita ni ada hala tuju ke tak ada hala tuju. Kita akan discuss one by one. Kalau dilihat dari situ, in 1997 it was officially announced by Tun Dr. Mahathir. Lepas tu ada steps dia, and by 2015 kita nak jadi global player. Maksudnya Malaysia is a recognized nation di mana aerospace is a heavy industry for the nation. Okay. Dan yang menjaga blueprint ni ada council dia, Malaysian Aerospace Council. Dan bukannya calang-calang, bukannya lecturer miat jadi council dia. The council was led and is led by Datuk Seri Najib sendiri. Maksudnya Perdana Menteri yang akan mengetuai council ni, dan di bawah ada 4 menteri kabinet. Itu yang paling tinggi, dan akan ada advisors, line of advisors of expertise. Maksudnya diorang ni bukan memang saintis, profesor. Datuk Seri Najib sini cakap sejak 1997 dah 15 tahun orang kata apa, blueprint tu wujud. Dia menunjukkan keberkesanan yang sangat tinggi lah. The likes of Spirit Aerosystem, GE, Airbus, Honeywell, Thales masuk Malaysia, buka office di Malaysia. And ada yang buka kilang di Malaysia. It means that they are accepting us and they are preparing themselves to accept us as a global player by 2015. Lebih. Apa dia? Tanya soalan tak? Blueprint tu apa? Blueprint itu plan. Plan. Plan apa tu? Plan pembangunan aeroangkasa dan penerbangan. Maksudnya kita nak membangunkan negara kita dalam industri penerbangan dan aeroangkasa. Kena ada plan. Itulah namanya blueprint. Nama plan tu blueprint lah. Ni kat tanya ke mana? Jadi badan yang bertanggungjawab, department yang bertanggungjawab untuk menjaga industri aeroangkasa dan penerbangan di Malaysia ialah MIGE. MIGE ni stands for Malaysian Industry Government Group for High Technology. Dia jaga bukan saja aerospace, dia jaga banyak juga benda-benda yang high tech, termasuk marine, termasuk orang kata apa, yang biochem semua tu kan. Dia jaga banyak dan dia report terus pada Prime Minister. Dia di bawah Prime Minister Department. Contoh. So basically tugas utama dia ialah conduct industry intelligence and market research, establish and maintain Malaysian aerospace databases, lepas tu buat study more on the industry, merangkupi semua lah, MRO, manufacturing, aircraft system, human capital, itu sangat penting, human resources. Macam mana kita datang sini? Part of the project lah, human resources. Sebab kalau dia tak develop human capital, kita tak boleh sampai 2015 tu. Dia perlu develop orang kata apa, kemampuan manusia untuk belajar, untuk tahu, supaya boleh bekerja. So kita is part of the plan lah. Walaupun ada orang kata Farah ni hantar macam suka-suka je, dah banyak kali yang dengar benda tu kan. Farah ni buang duit je. Banyak kali kan dengar. Dengan Tan Sri ada usaha cakap itu kan. Depan-depan Tan Sri cakap. So betul ke tak? Dari sini kita nampak maksudnya we are part of the plan. Lepas tu dia buat research dan juga memberi insentif lah. Dia banyak juga grant-grant dia bagi kepada universiti-universiti untuk buat research dan sebagainya.
MRO stand for maintenance, repair and overhaul. Malaysia Airlines betul. So MRO, maintenance, repair and overhaul. MRO ni ialah the first anak tangga dalam plan pembangunan aeroangkasa negara. So kita bukan negara yang start bina kapal terbang. Kita bukan negara yang orang kata apa, tolong buat kapal terbang pun tak. We are the end users. Maksud end user ni kita orang yang pakai. Faham tak? Kita macam phone lah. Kita end users, kita tak buat phone. Kita pakai phone. So bila pakai, kita kena tahu repair. And kapal terbang ni tak macam kereta. Kereta pun repair dah susah. Kapal terbang ni tahap lagi tinggi, 10 kali ganda lagi tinggi. Sebab dia kena ikut requirement dia, safety dia apa semua kan. So untuk mencapai orang kata apa 2015 punya target tu sebagai global player, kita kena ikut anak tangga dah. So kita dah ada pengalaman bertahun-tahun repair, maintain and overhaul kapal terbang. And Malaysia Airlines Engineering adalah salah satu orang kata apa company yang very good MRO, yang respectable in the ASEAN region, even in the world. Big companies like BA, British Airways, dulu Emirates, Etihad, semua hantar bila land at KLIA, they send the aircraft to Malaysia Airlines. So MRO is actually very orang kata apa penting punya industri dalam industri aeroangkasa tu. Dia subsector orang panggil. So kita punya target lah untuk capture 5% of the global MRO market share. Maksudnya dalam dunia ni, dalam dunia yang market share kita nak 5%. And it's actually a large amount of share lah kita nak capture. And surprisingly, we are heading towards that. Kita sedang menuju, hampir lah. By next year maybe dapat. Lepas tu, in the Subang Airport, dulu ada Subang Airport kan, Terminal 1, 2, 3 sekarang dah dirobohkan, tinggal Sky Park. Diorang akan di bawah plan tersebut, diorang akan orang panggil buat balik satu bandar dia panggil Subang Aerospace City. Dan Subang Aerospace City itu akan accommodate lah MRO activities. Dekat situ, dekat Subang hari ini memang terletaknya hangar MAS Malaysia Airlines. Kalau orang kata apa overhaul, benda-benda yang berat-berat, memang dia akan hantar kat Subang. Di KLIA just for panggil operation. Tapi kalau untuk overhaul apa semua, berat-berat semua kat Subang. So dekat situ juga akan ada helikopter, General Aviation Aerospace Technology Center. Helikopter ni kat sana ada, dekat contohnya dekat Subang ada Airbus Helicopters, ada Aerot berjaga dekat kapal terbang. Lepas tu General Aviation ni macam Westa ni dia orang ada business jet sendiri. Ada business jet sendiri, ada personal helicopter sendiri. So and Malaysia pun dah start ramai orang pakai jets, ramai orang pakai helikopter sendiri. So it is actually orang kata apa business yang penting lah untuk kita capture. Training center. Kalau siapa yang ikut Unicare Almiat punya page, semalam baru ditunjuk gambar. Orang kata apa dia orang tengah buat campus kat Subang. That campus disambung dengan runway. Kira dia orang lepas ni budak Almiat, final year dia orang punya practical bukan lagi dengan kapal terbang mati kat dengkel tu. Tapi kapal terbang hidup, kapal terbang betul, kapal terbang yang still running, kapal terbang yang still operate. And so they will have better exposure lah. Tak pakai terbang-terbang yang dah bangkai tu kan. And by March or April 2015 insyaAllah MIAT akan start operate. So MIAT will be the first phase of Subang Aerospace City dekat Subang lah. Lepas tu business support center yang akan ada kat Subang Aerospace City tu. Tu basically itu MRO. Itu MRO. Ada yang tak faham dari segi MRO ni? Ada? Kita semua dah faham lah MRO? Kalau tak faham nanti malu-malu tanya Overhaul ke overhaul? Overhaul tu benda? Overhaul tu kapal terbang ni dia sampai satu tahap dia ada limit dia, hours of flying. Bila sampai satu tahap dia kena buka balik semua, check for everything, check for every single inch of the aircraft, karat ke, koyak ke apa ke, buat NDT, non-destructive testing, every single inch will be checked and then dipasang balik semua benda. Faham? Sebab apa? Sebab dia jaga safety requirement. Tu kata kapal terbang kalau
Kapal terbang ni dia punya tahap safety tu sangat tinggi. And up until today, walaupun dengan MH370 hilang, MH17 kena tembak semua, still aviation apa kata? Kapal terbang ni, pengangkutan udara ni adalah pengangkutan paling selamat di dunia. Lebih bertrain. Lepas tu ada aerospace manufacturing. Ni anak tangga kedua, manufacturing. Kita dah bertahun-tahun di PAC. Kita dah tahun-tahun jadi end user. Kita berminat nak buat pula. Kita nak belajar nak buat. In the 90s, Dr. Mahathir Mohamad telah initiate satu program. Dia panggil Eagle 150C program. Dia beli satu company dari Australia. Dia hantar our engineers, our students untuk belajar buat kapal terbang. And so we made it. Kita buat. Kita ada kapal terbang. Kalau tadi enggak ada kapal terbang, kita buat kapal terbang. Yes. We made an aircraft. A two-seater aircraft yang hari ini kalau siapa tahu Asia Pacific Training School dekat Kelantan tu, diorang adalah user terbesar kapal terbang ni. Dia didesain oleh orang Malaysia, dipasang oleh orang Malaysia, ditest oleh orang Malaysia, flight semua benda orang Malaysia. Kapal terbang dalam jatuh tu kat benang atau Kira selamat lah terbang kan? Selamat apa? Selamat. Kapal terbang ni dibina oleh CTRM, CTRM satu company, Sdn Bhd dan juga SME Aerospace. Company Malaysia, dua company Malaysia. Tapi kenapa kita berhenti? Kenapa dah tak ada dah program ni? Sebab itu banyak kali kan. So council yang jaga blueprint tu pada tahun 2001 dia orang buat research, dia orang buat meeting, dia orang kata dia orang buat research, dia orang buat meeting, dia orang kata they want to change their focus. Bukan lagi buat kapal terbang. Kita tak fit lagi nak buat kapal terbang. Macam atlet dia nak main rugby, tapi kalau dia tak fit dia tak boleh masuk game. Tak beri. Injured kan? Injured, cramp. Sejuk tu dah main tu. So dia change the focus. Dia orang kata kita nak jadi, kita nak buat parts and components. And because of tindakan tersebut, because of that decision, we are currently on the second tier of the global supply chain. Maksudnya in this world, katakan semua negara yang buat kapal terbang, kita ada second tier. First tier tu orang yang buat lah. Germany, France, Amerika, Russia, itu first tier. Diorang buat kapal terbang. Kita at second tier. Kita buat untuk diorang parts and components. Sebab today, aircraft dia tak macam dulu. Dia tak macam one company can build everything. No. Today's aircraft is very sophisticated. And diorang kena bina parts from around the world. Sebab diorang nak kena send to clients. And diorang tak mampu nak buat sendiri. So dia kena subcontract. So Malaysia sekarang at the second tier. We are, orang kata apa, kita memberi diorang, kita kapal-kapal terbang besar, A340, A380, 777, 787, semua ada parts yang datang dari Malaysia. So kapal terbang yang korang naik depan ni, korang kena ingat ada part yang datang dari Malaysia. Buatan Malaysia sikit-sikit. Apa yang Malaysia buat? Ada flaps, ada wing panels, ada half of the fuselage. 787 kalau kita tengok Boeing 787 yang baru tu, half of the fuselage was made in Malaysia. Spirit Aerosystem. Okay, kat Malaysia sekarang ni kita boleh kata ada dua lah yang besar, dua company yang besar. Satu Spirit Aerosystem. Spirit Aerosystem satu company international based in United States. They have factories around the world, United Kingdom, Germany, China, and also Malaysia. Around the world dia punya factories. And bila dia orang masuk Malaysia, itu satu is not yang main-main punya company. Dia memang dah berpengalaman buat parts for big names, especially Boeing. Boeing memang setiap kapal terbang Boeing, Spirit ada nama, mesti ada. Tak ada satu kapal terbang Boeing pun yang Spirit tak join. So they are very big name. Lepas tu CTRM is our company. CTRM ni more to composites. Kapal terbang tadi kita tengok dia composite, dia bukan sheet metal, dia bukan metal. Dia composites.
And for your information, CTRM ni bukan buat kapal terbang saja. Dia buat hovercraft, dia buat ekranoplan, tahu ekranoplan. Dia buat kalau tahu, siapa tahu kereta Lotus Europa S punya chassis, dia buat juga. Lepas tu by 2013 last year, this company make about 667 million revenue for 1 year. About half a billion more. So a small company with a big revenue actually, and it is ours. Revenue Keuntungan. aku orang kampung lah. So at the third tier, tadi kita first tier MRO, second tier manufacturing, third tier is avionics and system integration. Avionics and system integration ni lah benda yang paling susah actually untuk kita capai. Among the four steps, this one is actually the area that has the highest technology content among all four. Maksudnya untuk capai tahap ni susah, sebab dia memerlukan know-how teknologi tu. Kita kena tahu pasal teknologi tu, and that is the biggest reason why you are all here. Not just here in America, student-student kita kat Amerika, dekat France, kat Australia yang study aerospace. So diorang dihantar under this program, under this plan to actually develop, to sampai tahap ni. Dan kita dah sampai tahap ni tapi tak mencukupi. Kita nak kena lagi, perlukan lagi orang, perlukan lagi manpower, perlukan lagi human capital. So untuk mencapai that level tu, that anak tangga tu, di bawah peruntukan government interference lah. Government memang at this level, government terpaksa masuk campur tangan. Sebab kalau government tak buat macam tu, memang tak boleh pergi lah. Kalau tadi tu banyak industri yang menggerakkan sendiri. Tapi at this level, government interfere, government hantar student, government buat G2G untuk technology transfer. So the first program yang dia buat ialah unmanned aerial vehicle. Seperti yang korang tahu, UAV, drones, benda yang very important kan. Kalau kita tengok Amerika, dia punya drones dah sampai bunuh-bunuh orang. Kita tak nak bunuh orang. Kita punya negara kita bukan negara macam tu. Negara kita orang yang tak berpihak pada mana-mana. Tapi kita perlu untuk jaga defense and security kita punya homeland. So ada 3 main player yang sekarang ni develop UAV under the National UAV Program. The first is CTRM. CTRM ada anak company dia sendiri, UST, kat Batu Berendam Melaka. So siapa yang fakulti 3, fakulti 4, memang sesuai lah nak masuk. Boleh kerja ke? Bagus. Lepas tu ada System Consultancy Services dengan Ikramatic. Ikramatic ni more to control system dengan orang panggil simulation. Untuk dia, the biggest contract dia dapat polis yang helikopter, polis punya kapal terbang, dia yang jaga simulation, and also some Air Force and Jets. Yang ni Almera, nama dia Almera. Ini UAV ni kita buat, CTRM buat, dan it was used during Batu Pahat. Lahad Datu standoff. Untuk dapatkan maklumat kan pasal kemasukan orang dari belah Filipin ke Lahad Datu kan. Kedua, kita perlukan foreign direct investment lah. Maksudnya company-company luar yang interested untuk melabur di Malaysia, buka kilang di Malaysia. And one of them is Honeywell. Honeywell is a very big name. Dia buat a lot of things. Dia buat kalau cockpit tu, daripada A sampai Z dia dah buat lah. And dia ada semua sistem. So dia dah start buka kilang kat Penang. So ni panggil pelaburan lah. So dua bentuk lah yang dalam anak tangga ni. Satu kita punya program sendiri, satu lagi kita menjemput orang untuk melabur dalam negara kita, buka kilang, buka office. Lepas tu yang keempat, bila kita sampai 1, 2, 3, tiga tu yang paling tinggi. Tapi ada yang keempat ni dia kena selari dengan 1, 2, 3.
Dia kena sama-sama. Dia kena ada MRO pun kena, manufacturing pun kena, orang panggil apa, avionics and system punya integration pun kena. So kita perlukan training and education. So banyak kat Malaysia banyak. IPTA pun dah start offering aerospace punya degree. Lepas tu untuk MRO macam Unique Almiat ada APR services, Malaysia Airlines MTEC ada dia punya training academy sendiri. So there's a very banyak sangat. Tapi cukup tak? Belum cukup. The fact is belum cukup. By 2015 kita perlukan 50,000 engineer. Kita perlukan, by the next year kita perlu 50,000 engineer dalam bidang ni. Walaupun orang kata bidang, banyak ada ke kerja di bidang ni. For your information, MRO sahaja perlukan 20,000 by 2015. Maksudnya kerja ada. Nak cari tak nak cari ke? Nak cari tak cari, nak pilih tak nak pilih. Itu apa? Kita boleh kerja dalam MRO. Nanti kita tengok boleh tak boleh. So macam kita tahu ada Unity Almiat, tempat kesayangan korang. Lepas tu ada lagi satu, Stan Aerospace. Stan Aerospace a company. Dia structural analysis company. Dia dapat kontrak daripada Airbus buat structural analysis. The biggest contract yang orang dapat ialah A380 program. The Airbus A380, the structural analysis was done by them. Kira kan bila kau naik A380 tu, Bawa Malaysia. tak bau tapi kau tahu roh dia tu ada, roh Malaysia. Tak ada orang Malaysia dah patah sayap dia. So they make structural analysis. Apa? Sapromat yang orang belajar sapromat kan. Dia orang apply sapromat untuk kira structural analysis A380. And because of their orang kata apa? Expertise under economic transfer program, Najib Razak punya program, dia orang diberi about $500,000, about 250 ke $500,000 untuk sediakan engineer. And about a few of your seniors used to work with them. Okay, maksudnya Moscow punya garden pun pernah kerja dengan orang, India punya garden pun pernah kerja dengan orang, French punya garden pun pernah kerja dengan orang. So bila kalau you nak masuk situ, you tak ada expect semua budak Moscow situ. You kena start, orang kata work with others lah. Dah berapa engineer Malaysia? Berapa dah engineer kat Malaysia? Kau nak $5,000 ni aku tahu. Tak tahu. So, Ya. okay, kita tengok industry size. Besar sangat ke aerospace industry ni? Boleh buat duit ke aerospace industry ni? Cukup ke kita nak makan gaji kan? Kita tengok berapa. Memang tak. By 2013, revenue untuk setahun adalah 33 bilion lebih kurang. 33 bilion, bukan juta, bilion. And berbanding dengan 2006, kita dah hampir, dia belum tapi hampir melipat, double the revenue within 7 years. So besar ke tak besar 33 bilion? Okay. Dia dah faham plan. Okay, ada tak masalah kat sini? Plan pembangunan tu, blueprint. Faham tak? Okay, blueprint. Ini hanya. Kira bila korang dah tahu blueprint, baru kau nampak jelas lah ke mana hala tuju. Baru kau boleh bezakan mana satu MRO, mana satu manufacturing, mana satu avionics, mana satu training and education. So kita nak cari pasal work opportunities, apa yang ada. Sebab bila kita nak habis belajar, kita nak kerja, kita nak cari pengalaman, kita nak belajar dengan kerja. Kita nak cari pengalaman. Sebab belajar ni teori, kerja tu apply teori. And Praktikal lah. so ada a few cabang lah, ada MRO, maintenance repair and overhaul, ada manufacturing, ada avionics and system integration, ada training education, and ada juga business support. For those yang dah tak minat dah jadi engineer, nak jadi engineer, maybe nak jadi executive, maybe dalam bidang HR, maybe bidang supply chain. And jangan pandang macam, kenapa aku belajar engineer aku nak kena kerja tu? Actually, those who work in that department, diorang sangat susah kerja diorang. Kita bercakap, kita orang engineer, kita orang buat kapal terbang. Diorang yang susun barang-barang supaya korang boleh buat kapal terbang. Diorang yang
susun jadual macam mana part sampai around the world in one day. So business support pun is actually very opportunity yang menarik lah. Kalau rasa, sebab senior kita pun banyak juga yang jadi sales executive, yang jadi executive dalam bidang panggil apa? Supply chain. Ramai juga. Tak semua jadi engineer. And jangan kita expect, jangan kita kecilkan skop kita. Dia belajar engineer, kena kerja engineer, tak semestinya. And education is one thing, knowledge is one thing, work is one thing. And jangan kita confuse benda tu. So, opportunities ada banyak kat Malaysia. Kita tengok lagi, dekat mana hotspot, dekat mana, kawasan mana yang banyak kerja. Okay, mostly in Selangor and Kuala Lumpur lah. Dia still industrial space masih tertumpu pada ibu kota, ibu negara-negara kita lah. So dekat Selangor saja, dia accumulate 50% of the industry. Dekat KL 28%. So dekat Selangor and KL je dah 80%. Maksudnya probability tu boleh kata korang akan duduk KL lah. Most 80% probability tu. Tapi ada juga kat Penang, ada juga dekat tempat-tempat lain seperti Sabah, Sarawak, Pantai Timur. Sebab Pantai Timur dan Sabah, Sarawak, dia orang more to helicopters and personal jets. Sebab sana tempat-tempat oil and gas industry tengah booming. They need helicopters. And every day, kalau satu tempat tu mau berapa kali, 4-5 kali helikopter ulang-alik. And so, dekat sini pun ada peluang pekerjaan. Bukan tak ada, semua tempat ada. Bukan lame. Syakir seorang selalu lame. Dia licensed aircraft maintenance engineer. Boleh tak korang jadi? Boleh. Boleh tak jadi? Boleh. Ambil lesen, yes, ambil lesen. Balik Malaysia, you can apply for MARA punya loan. Masuk MIAT. MIAT buat IASA Part 666. For your information, MIAT today, kalau waktu kita belajar dulu dekat MIAT, MIAT punya IASA program tu Germany program. Tapi today IASA untuk mechanical part 66, MIAT conduct the examination and class themselves. MIAT dah certified by IASA. Bukan main-main lah kan. Lepas tu yang kalau rasa dah tak ada kerja tu nak belajar lesen dah pula 2 tahun, lepas tu nak kena kerja lagi, tak ada larat kan. Apa kerja yang boleh dengan degree aku ni? Ada technical services. And technical services ni pun sangat penting. Kalau korang tahu lem tu kerja apa kan? LAE ni kerja apa, tahu kan? Repair kapal. Tapi diorang repair, sehebat mana diorang pun, diorang tak boleh repair tutup mata. Diorang kena tengok manual. Manual kena terbuka. Kan? Dapat je orang tu kerja. Diorang kena pergi store, diorang kena ambil barang yang dah orang kata apa? Di-pack oleh orang lain. Dan kena ambil manual. Manual tu, diorang kena ikut manual. Macam mana pandai pun diorang. Macam mana hebat pun dia orang, macam mana genius pun dia orang kena ikut manual. Langgar manual, kena pecat. Maybe masuk penjara kalau langgar manual. So apa guna technical services? Dalam setiap company besar-besar seperti Malaysia Airlines, Asia, yang mana they can afford to have orang kata apa, stationary punya aircraft. Kapal terbang kena bergerak, tak boleh duduk hangar. Sebab apa? Every second cost them money. Kan? They need the plane to fly. So katakanlah ada dekat kapal terbang ni corrosion yang more than apa yang LAE boleh buat, lebih daripada manual. Corrosion, as example corrosion. So siapa yang dia nak kena refer? Kalau dia nak refer Boeing, it will take days. The fastest is 24 hours. Itu paling cepat. So 24 hours will cost them millions of ringgit. So dia ada technical services punya department. Technical services dia akan buat analisis, akan suggest repair. And selalunya macam Malaysia Airlines, dia punya technical services ni memang dia call Boeing approve terus lah selalunya. And maksudnya dia akan suggest repair, dia bagi tahu Boeing kata okey. Tadi LAE buat kerja. So technical services is very important punya kerja. And for your information, more than 3, about 4 of our seniors right now are technical services. Dekat Malaysia Airlines ada, dekat AirAsia ada, dekat Malindo ada lagi kat SR Technics ada kat ST Aerospace, macam-macam. 5 lah. So apa nama-nama, the big brands orang panggil, the big employers kat Malaysia, banyak tapi kita tak sentuh yang besar. So of course Malaysia Airlines yang paling besar. Lepas tu ada AirAsia. AirAsia ada dia punya team sendiri.
Malindo. Diorang ni, these three is orang panggil biggest airline lah dekat Malaysia. Dominant lah kat Malaysia. Lepas tu Aerot. Aerot dia more to military aircraft. Bila tengok kita apa ni? Aerot more to military aircraft and government officials and aircraft. PM, TPM punya helikopter, raja punya kapal terbang. So dia orang maintain Aerot. Lepas Aerot ada Sepang Aircraft Engineering, SAE. SAE ni milik Airbus 100%. Airbus. Which Airbus buka dia punya sayap dekat Malaysia just untuk maintain kapal-kapal Airbus je. So dia punya customer dia terdiri daripada Asia dan juga international flights yang datang all over the world. And yang Airbus datang nak repair. So there are quite a lot of orang kata apa? Kapal terbang and airlines yang lari kepada SAE lah. And dulu mungkin dia kontrak dengan Asia, mungkin dia kontrak dengan MAS, dia lari ke SAE. Pasal ada SR Technics. SR Technics ni more to avionics. Dia dekat Shah Alam, dia bukan dekat airport, tapi dia more to avionics, benda-benda avionics lah. Lepas tu ada ST Aerospace. ST Aerospace dekat Malaysia, dia orang tak buat sangat repair. Dia orang more to technical services yang kita bincang tadi tu. Sebab ada small companies, dia orang tak ada technical services department sendiri. Tapi dia orang perlu kapal terbang dia orang untuk di-check. Dia orang perlu kapal terbang sebab dia orang tak ada masa nak mungkin nak refer balik kepada Airbus atau Boeing. So ST Aerospace selalunya kita panggil dia orang sebagai consultant. Banyak dia consultant kecil dekat Malaysia ni. Tapi ST Aerospace is actually a very big name. In MRO, they are the biggest MRO company in ASEAN. Dia Singaporean company, dia maintain Singapore Airlines dengan aircraft. They are the biggest in ASEAN. Pasal ada GE Aviation. GE Aviation dia jaga engine lah. Bukan saja enjin kapal terbang biasa, tapi military juga. GE Aviation dia jaga ASEAN yang hub. Lepas tu ada Airbus helicopter. For those yang interested in helicopters, ada Airbus helicopters. Dulu Eurocopters, sekarang dah rebrand Airbus helicopters dekat Subang juga. So walaupun kita tahu kapal terbang semua kat KLIA, tapi the fact is banyak company sebenarnya dekat Subang. KLIA ni operation je, tempat orang naik turun je. Tapi company-company yang repair, orang kata apa, behind the scene, actually kat Subang. Ni MRO sahaja. Boleh lah. Boleh lah kan? Kalau ni medical service lah. Kalau minat kan? Kalau dah buat lesen boleh. Lepas tu ada manufacturing dengan avionics and system integration. So mainly apa jenis kerja? Dia ada design engineers, ada system engineers, ada structural analysis engineers, stressman orang panggil. Ni tak ada kerja stress aerospace ni. Memang stress lah kerja. Menghadap komputer hari-hari, kira stress structural analysis. Ni tiga yang paling besar lah kat Malaysia yang kita perlukan. Dan ada juga yang lain. Ada workshop engineers, ada macam-macam lagi engineers. Ada panggil IT engineers. Kita perlukan IT engineers dalam aviation. Untuk jaga data dan sebagainya. So these are the biggest employers lah. Ada banyak yang aku tunjuk ni just orang kata apa, yang terbesar. Orang kata major, yes. Ada banyak lagi kecil. Dekat Malaysia beratus company macam ni. Kita tak tahu tapi beratus company macam ni. CTRM, macam yang kita tahu CTRM, Composite Technology Resource Malaysia. Honeywell, avionic punya big name, dia makers. Strand Aerospace, agak sebelah tahu Strand Aerospace. Lepas tu SME Aerospace. SME dia ada dua. Dia ada aerospace, dia ada ordnance. Dia buat senjata. Dia buat senapan, dia buat pistol. So dia ada aerospace juga. Pasal ada Spirit Aerosystem. Ada ADC. ADC, tak salah aku ada 5 senior kita kat ADC. ADC, Aviation Design Center. Dia adalah company di bawah Aerot. Dia lah buat technical services untuk Aerot, dia lah buat design untuk Aerot dan macam-macam lagi dia buat. Dia bahagian design lah, more to design lah ADC. And setiap company ni perlukan design, perlukan orang panggil apa? System engineers. So dari segi plan tu,
Kita dah cover dah kerja apa yang ada. Banyak kerja yang ada. Banyak. Jangan risau macam tu. So ada lagi satu yang penting, military. Kan? Military juga adalah satu orang panggil subsektor yang penting dalam negara kita. Sebab kita perlukan kapal terbang military. Kita perlu orang yang repair kapal terbang, kita perlu orang yang tahu sandar terbang, kita perlu orang yang boleh modify kapal terbang. So what is the work opportunities dalam militaries dekat Malaysia? So the biggest of course the Air Force. Siapa yang berminat boleh jadi engineer dalam Air Force. You go 6 month recruit, lepas tu you akan, dia bagi, sekarang tinggi kan, dia bagi pangkat kan. Kalau you have degree, dia bagi pangkat tinggi terus lah. Boleh jadi engineer, boleh jadi engineer mechanical, boleh jadi engineer avionics kalau masuk Air Force kan. Kalau minat yang jadi military lah. Lepas tu ada NADI. NADI ni National Aerospace Defence and Defence Industry. Yang tadi Aerot tadi kita tengok tu, Aerot tu bawah NADI. NADI ni parent company yang paling tinggi. Dan bawah NADI ada lagi subsidiaries, ada lagi company-company dia. Antaranya ATSC yang kita pergi MIG 29 Kuantan tu. Ada tak yang semua pergi kan? MIG 29 Kuantan tu. Itu ATSC punya company yang maintain the aircraft. Lepas tu ada lagi dua senior kita, Abu dengan Dennis tu. Dia kerja dengan Sukhoi dekat Gong Kedak. Itu pun ATSC. Lepas tu Aerot pun jaga, Aerot jaga F-15, Aerot jaga F-8. Lepas tu yang dekat Penang tu F apa? F-18. Penang. Dekat Penang. F apa? So Aerot pun jaga dan juga kalau kita tengok Malaysia dah sign a new contract untuk replace yang punya Charlie, dia punya Hercules kan, A400M. So A400M perlukan more engineers sebab dia sophisticated, everything is fly by wire. So Aerot perlukan lagi engineer untuk support their engineering team. So katakan ada orang dia punya minat lain-lain. Not everyone nak masuk industri. Ada orang more to research. Kan? Dia minat akademik. Dia minat formula. Dia minat teori. Ada orang suka praktikal, ada orang suka teori. And both are important. So, kalau dekat Malaysia macam mana kita nak kembangkan sayap kita dalam bidang akademik ni? So, kalau dekat Malaysia, number one, they are focusing more on vocational skills. Untuk skill workers. So, kalau siapa tengok bajet itu, kira bagaimana duit untuk pendidikan banyak disalurkan pada vocational school. Diorang jadikan vocational college. And by umur diorang form 4, diorang dah boleh belajar aviation, engineering dekat college diorang. So sebab kita negara kita tengok tayar tadi lah. Nombor 1 yang paling bawah tu MRO. So kita perlukan lebih ramai orang dari MRO. Tapi kita perlukan juga designers. So adalah orang kata apa? Research masih dilaksanakan. Grant masih diberi kepada universiti-universiti macam UTM, UPM dan USM. Diorang up till today, they are still making research. Sampai kita ada satu pelajar PhD kan, USM, Sajid. Kenal ke? Oh, kenal. Maksudnya, dan sebelum Mara hantar kat MAI, USM dah hantar dah actually. USM dah hantar orang buat master dengan PhD kat MAI. So, dekat Malaysia kalau siapa minat akademik, dia tak minat industri, dia tak minat nak kotorkan tangan, dia minat nak buat mathematical research ni, boleh masuk kat number 5 tu. So, ni antara nama-nama besar dalam bidang akademik di negara kita. So kalau rasa minat bidang teori, sambung master. Okey, dengar. Kalau minat bidang teori, sambung master, masuk universiti. Okey, nak sembang sikit pasal sambung master lah. Kalau nak sambung master, ni aku dah sembang dengan Cik Soimi, dah sembang dengan orang Mara. Nak sambung master apa-apa pun kena balik, kena report dulu lah. Kita habis belajar. Dia tak ada shortcut lah, tak ada nak sambung terus tak ada. Walaupun ada yang dapat 5.5 year contract, tak boleh nak tambah lagi setahun setengah pandai-pandai tak ada. So you have to go back to KL, report habis belajar and apply balik semula. So kalau nak apply ada pasca Mara, kena always
tengok Mara punya update. Pasca Mara ni memang panggil, kalau kita kan bawa SPC kan, Skim Belajar Cemerlang. Ada interview dia semua kan. Pasca Mara ni is the same, tapi untuk postgrad. So boleh opt for that. Aku saya main Cik Suhaimi cakap, katakan kalau budak tu tak terlepas pasca Mara macam mana? Cik Suhaimi suggest kalau siapa yang terlepas pasca Mara ataupun tak dapat pasca Mara, just apply for the university mana yang nak pergi tu. And then bila dah dapat universitinya letter punya apa ya? Invitation letter, kita offer letter, kita tunjuk pergi kat Mara, kita doa, ad hoc orang panggil, kita buat sendirilah. Benda tu tak ada apa-apa program. Just kita minta sendiri. Kita minta tolong Cik Mi semua kita kenal ni, insya-Allah dapat lepas. Itu dari segi bantuan lah. Tapi kalau segi tak perlu bantuan, sambunglah belajar kan. Dan juga hari tu kita orang ada cuba nak tolong senior untuk sambung belajar kat France. France tu tak semestinya tulus lah, kat France lah kan. So dekat France ni dia ada satu organisation yang namanya GFAS. GFAS ni dia more to aviation punya industri bukan academic purposes, industri. Tapi disebabkan dekat Malaysia, GFAS ni every year dia tak dapat cukup kuota. Kira orang dengan industri tak nak sambung belajar. Faham tak? So they are starting to accept students yang baru belajar untuk sambung belajar dekat France. And they are offering a very good university lah. Dekat Toulouse tu is the best university in France. Tapi tak semestinya semua yang minta dapat Toulouse. And maybe about 2 or 3 akan dapat lah. And you have to go the interview process lah. Kalau siapa yang berminat nak pergi France tu balik ni, buka Facebook, cari Ruhaida. Ruhaida ni dia lecturer MIET. And tengok Ruhaida, Puan Ruhaida. And kalau tengok muncul friend banyak tu dia lah tu kan. Tanya dia macam mana. Sebab dia sendiri daripada daripada dia punya degree, diploma dia daripada France. So dia tahu latar belakang France dan nak minta tolong dia boleh sebab dia tahu orang GFAS tu. Dan dia akan contact orang GFAS tu untuk siapa berminat lah nak pergi France. Tak ada jaminan boleh pergi sebab dia akan tengok balik kita ni qualification dan semua. Tapi nak kata jalan tu ada, usaha tu je. Tapi daripada main ni qualify tak untuk datang? Untuk pergi? Sebab ada setiap negara, contohnya macam ni aku dah check macam UK kata siapa nak pergi Cranfield contohnya. Dia ada, kalau kita buka website, dia ada qualification untuk datang Rusia, okey kena dapat berapa. Okey, kalau tak dapat macam mana? Adalah dia punya proses. Contohnya kalau nak pergi Netherlands pun ada. Setiap negara dia ada untuk setiap negara yang lain. Netherlands ada orang kata qualification system untuk Rusia punya pelajar. So jangan risau, ada. Just kena baca lah. Tapi tak ada jaminan, tak ada. Jangan alah aku dah minta tak dapat pun. Ni orang Melayu susah. Jangan macam tu. Dapat. Tu rezeki masing-masing. Tapi kena usaha. Kalau tak usaha memang tak dapat. So, what's next? Kita dah bincang pasal plan, kita dah bincang pasal peluang pekerjaan. So macam Prof Zahir kata, think differently. Apa maksudnya? Dia cakap subtle dia cakap, tapi benda tu benda yang besar. Think differently. Adakah Mara hantar korang kat sini just untuk jadi robot balik ataupun jadi orang yang memacu plan akan datang? Faham tak? Adakah Mara hantar korang datang sini dan around the world, France, UK, Australia, Spain, adakah diorang tu dan kita just robot yang akan balik bekerja untuk industri ataupun orang yang akan memacu plan akan datang? Itu kita kena fikir. And kalau rasa tak berminat langsung dengan satu company pun yang kita tunjuk tadi, kenapa tak boleh kita buka company baru? Jangan wow sangat. Kita ada Mara, kita ada macam-macam organisasi, kita ada Mara, kita ada Mic, kita ada Mara dengan Mic yang besar tu. Kita ada Mara, kita ada Mic. Kenapa kita nak kata kita tak boleh? So kalau ada usaha, kena ada vision lah, kena ada vision. Belajar is one thing. Bagus belajar. Tapi kalau belajar balik, you tak nak bawa apa-apa perubahan, dari situ mula persoalan. Bukannya bagus ke Mara hantar kita, tapi kita ni bagus ke Mara hantar kita. Faham tak? Titik tolak yang membezakan orang belajar luar negara dan dalam negara bukannya akademik dia, tapi cara fikir. Tiga cakap
So, Mara telah buat satu pelaburan yang sangat besar, billion of ringgit, bukan million, bukan juta, billion. Dan kita tahu Mara punya source of income ialah pelaburan. Macam yang dapat taja kita ni ialah dengan dia invest dalam banyak tempat, dalam industri kecil sampai industri besar. Kita tahu benda tu. Dia invest dalam industri kecil untuk petani-petani, untuk usahawan. And they are making money actually. Bukannya dia orang buat tu sukarela, suka-suka hati dia. Memang dia nak tolong, tapi dia are making money. Kalau tak marah pun dah bungkus lah. So, they are investing in Subang Aerospace City. So, persoalan yang mengatakan adakah Mara ni suka-suka hantar kita, terjawab ke tak? Maksudnya Mara ni ada plan ke tak? Tapi kita tak boleh lah expect bila balik nanti Mara bagi setiap seorang kerja. Kita bukannya duduk negara komunis. Betul, kita bukan duduk negara junta, kita bukan duduk negara tentera. Balik siap-siap semua seorang kerja. Kita duduk negara yang bebas. Masing-masing ada hala tuju masing-masing. So bila balik dengan ada responsibility, kalau berminat untuk stay dalam bidang ni, kita lah kena pacu benda ke hadapan. Jangan, lepas satu lagi, jangan paksa diri untuk stay dalam bidang ni. Kalau minat oil and gas, dari sekarang fikir macam masuk oil and gas. Sebab apa yang korang belajar memang boleh masuk oil and gas. Kalau minat benda lain pun masuk benda lain. Minat computing boleh masuk computing. Jangan, for your information, dekat Amerika, ini fakta pelajar MAI, orang Rusia, pelajar MAI yang pergi Amerika mostly tak kerja aviation, mostly kerja dengan big names, Google, HP. MAI pelajar. Dia tak kerja as engineer, aviation engineer, dia kerja computing, IT. So maksudnya apa? Tak semesti apa yang korang belajar, korang kena, kalau korang tak minat, jangan paksa diri. Pergi bidang yang korang boleh tahu, korang minat, korang boleh hidup sampai mati. Kalau minat orang gas, fikir sangat-sangat. Minat masak. Kita nak tengok sikit. Kita ada satu video, mungkin ada yang tengok. Mungkin ada yang belum tengok, kita tengok sama-sama lah. Apa ni Subang Aerospace City ni? Gempak sangat kan? Where the future will take flight. And Malaysia, with its geopolitical advantage, robust economy, and industry-ready talent, will play a major role in this groundbreaking initiative, spelling an evolution in the aerospace industry in the region. Whilst my time in Europe, I saw that there was a large requirement for the OEM to diversify its supply chain. It wanted stronger partners and people who share the risk of developing very high-end technical components on the newest aircraft. So there is an actual need now for greater activities to happen in this region, and fortunately so, because we are in the position, particularly in Malaysia, to now take another level of development in our industry. Our population is not great, but the capacity and the capabilities of the people here are very high compared to what is generally available in the region. Asia Aerospace City is the encapsulation of all the requirements of the OEM in order for them to be competitive in the Asian market. This is Asia Aerospace City, the epitome of aerospace excellence. The infrastructure, support and resources offer a complete business ecosystem for the aerospace industry. With it, industry players will have an industry-ready pool of human capital, laden with innovative solutions and connectivity at their service. As a leading institution in the country, Mara can produce the right manpower dealing with this particular sector. When you talk about aerospace, it's a very competitive market. We have the capacity not only in terms of capital, but also the know-how. We have 2,000 engineers that have been engaged, who have the right knowledge in this particular area, which we can to ensure that we can enhance the capacity so that we can serve the market not only in this part of the area, in Malaysia, but also in the region, for example, like the Southeast Asia region, even ASEAN, even for that matter, the world too. Our engineers are trained via a holistic learning system made up of customized programs and apprentice-like methods.
This approach creates industry-ready engineers and technically sound professionals who are proficient in theory and practice. Asia Aerospace City will deliver its promise through 6 strategic pillars. Through our proven engineering expertise, we can design, analyze, and test products according to industry standards. We are able to bridge the industry's competency gap by providing industry-ready talent, offer advanced facilities for testing and validating products as well as improving them to meet the industry's requirements. Help businesses set up and assist them in establishing a network and business links with the government and with industry players in the region. Through our well-established connections and experience, we can facilitate the development of the supply chain for industry players. Our center, the Subang Nexus, delivers connectivity to the country's well-connected aerospace engineering and MRO facilities. Asia Aerospace City is a complete business ecosystem that is about balance, offering a conducive environment for people to work, play, and take flight into the future. Asia Aerospace City, the gateway to Asia. The future has arrived. Time has come. Innovative projects. We see how we will develop in Malaysia. But I encourage to have also, it's very nice that we have a very long-term vision. The key aspects, one of the key drivers for the growth of the aerospace industry in the region. The fleet is increasing in the region, and the need for resources and for qualified resources will also increase very fast in the region. And investing and developing, taking steps to develop these resources is really of primary importance. Then in the right direction. It's collocating universities, training organizations with businesses in the region, so this will create synergies if this materialize and help to have not only trained people but also people with experience, with business experience in the country. Project is that it is investing in the human capital, and I think that it is a key development at the moment because we are at the aerospace industry facing issues regarding manpower, so definitely that's a good approach. Doing that, bringing all these organizations together and coordinating that effort, and I think from a Malaysian point of view, it's absolutely brilliant. That's what it's needed. And from an international company perspective and the activity that we're doing, it kind of gives us a focus entry point into Malaysia. Will actually help streamline that process and make it a lot more efficient, a lot more less costly. I think, especially from an SME's point of view, they've got so many issues as it is, and they have to get out of it. So part of the drive from an SME where to start using cloud Malaysia, and this will actually only help. And the Asia City and we hope to be part of it. I think this is an exciting program for me. I think to invest in human capital is absolutely fundamental for the future. What it gives us is an opportunity to see the development of young people, not only in the industry globally, but also specifically in Malaysia. It means that by investing in young people, by investing in graduates, by investing in skills and capabilities through apprentices, these programs help to establish a fundamental basis for the future of the aerospace industry going forward. It provides a platform for growth, and it provides an opportunity to develop wealth both in Malaysia and in the global economic market in aerospace. To develop this globally iconic aerospace city.
combination of the aim to combine education with working practices, bringing together students, the people actually practicing the work, different people from all over the world coming together, world-class workplace, beautiful landscape, and also combining that with this idea of it's a place which conjures up the romance of flight and the technology of flight. The work itself, because realizing how important our work is, especially on the safety of the aeroplane, the airworthiness of the aeroplane. It is some kind of an authority given to you. You know that these manufacturers and all the designers are from other part of the world. Okay, but you are actually the person who holds the key to actually tell that this aeroplane is ready for flight. I certainly gain much exposure with the placed on actual tasks with clients like Airbus, being able to perform actual analysis on a live aircraft part. So that's exciting. Aerospace Malaysia can bring me to the level of C3 engineer in 5 years and being recognized by client and customer in the aerospace industry. So this is my chance to really apply my engineering knowledge in doing consultation work, which is very promising, which promise that the company will grow much larger. So I want to be in some sort of a pioneer groups. So kita boleh tengok while kita ni diberi peluang untuk develop ourselves, belajar luar negara, and our friends kat UK, our friends kat France, kat Spain, Australia, and also in Malaysia. And Mara are spending a lot of money, billions, bukan million, billions, untuk start, untuk pioneer the revolution. So before the city was built, kena ada orang yang akan penuhi city tu. So there is a space for all of us. Tapi macam mana kita sampai tahap tu, tertakluk pada diri masing-masing. Tu je lah. Program Mara and SRAN Aerospace are making collaboration to send students, undergrad and postgrad, to Cranfield or Glendale University Wales to study aerospace and aircraft engineering, and then come back home, work with SRAN Aerospace, learn some more, and become pioneer in this aviation development plan. So kalau rasa So kalau rasa lepas ni sama belajar, this is another university jalan lah, lubang. Cranfield ni is like main, tapi UK punya main. Dia memang fokus in aviation and defence sahaja. It's actually sebiji macam main. Tapi dia UK, Cranfield. Ada Glendale University kat Wales. Dia akan belajar structural tu. Budak MIAT dah start 9 orang pergi. MIAT students dah start 9 orang pergi for the first year, and dia akan tambah lagi every year. So balik kalau rasa nak sama kat UK, boleh try balik research pasal benda ni.
And balik, memang orang kata apa, kerja tu insyaAllah ada, strand, akan kerja dengan strand aerospace. And buat yang kata. So last before tutup, dia kerja dekat DCA. DCA, Department of Civil Aviation. Department yang paling besar, dia yang jaga civil aviation Malaysia. Dia yang beri airworthiness. Dia yang cakap kapal terbang yang boleh terbang tak boleh terbang. Dia tu lepas tu company tu? Bukan company, dia department. Dia bawa kerajaan lah, dia department. Dia kerja dengan DCA. Sekarang dekat KLI Road. Dia office je. Suruh dia buat komentari tapi dia pun busy kan. Dah kahwin, dah family. Actually kalau siapa yang pernah buat internship semua kan, memang dalam aviation ni paperwork banyak gila. The more paperwork, the safer the aircraft. Itu memang aviation punya label lah. You know that is a good aircraft bila paperwork ni lagi berat daripada kau terbang dia nanti. Itu memang satu term yang diguna pakai oleh orang industri. You know that the aircraft will be good if the paperwork lagi berat daripada semua paperwork timbang lagi berat daripada kau terbang yang nak buat nanti. Bukan metafor, betul-betul ni. Kalau A2 baru buat yang siap. Ini last satu dia. Apa is the manual? Everything must be done according to manual. Kali buat apa lah? Waduh. So basically DCA ni penting sebab DCA ni pun satu peluang pekerjaan lah, lupa nak bagi tahu. Sebab antara contoh-contoh pekerjaan yang kerja yang dibuat oleh DCA lah. Macam kapal terbang, bila dia nak modify something, even the simplest thing. Contohlah helikopter, dia nak buat tempat letak pilotnya handbook. Tempat letak je. Kalau dekat kereta tu kita tambah je lah gelepok tu, salah kan. Kalau terbang tak boleh. Nak buat tu kena ada paperwork, kena ada calculation, kena according to IASA punya regulation. Dah buat, kena present kat DCA. DCA approve, baru boleh buat the parts, pasang DCA tengok lagi. So kapal terbang ni dia tak sama je kereta. Dia punya nature of work tu tak sama langsung. Kira kereta nak boleh modify lah banyak mana pun. Esok nak jual, baru cabut balik kan, sebelum Puspakom cabut kan. Tapi kereta tak boleh, kalau terbang tak boleh. You tak buat, you tak boleh terbang. It's very strict. So tengok, banyak kerja-kerja macam ni. Ni part of IFAI dia kerja lah. Kita akan cuba collect lagi lah, senior-senior lain. Dia collect lagi senior lain. Kita dah cuba contact dia orang, kita collect apa kerja-kerja orang, kita share dekat Masuk page. So far kalau ada soalan boleh tanya lah, tapi tak janji boleh jawab so aku pun sudah lagi. Mana lagi benefit kita sambung master ataupun kita buat license ataupun license, degree dengan master ada pros and cons masing-masing? Dia depends pada minat lah. And bila advantage bila you go out of Malaysia,
you learn to know yourself. You know mana you minat. Kan? Ada orang dah duduk 4 tahun, engineering bukan bidang dia. Kan? Dia minat masak macam Mirul. Kan? Ada orang dah masuk engineering 2 tahun, dia rasa dia minat jadi host lah, macam Syakir kan. So everyone ada minat masing-masing. And the nature of LAE punya work dengan contohnya design engineer is very different. Dia kerja yang berbeza. Dia macam mekanik kereta dengan orang yang buat Proton Iris tu. Itu beza dia. Yang proposal tu contohnya ambil lesen tu lah. Tak lah, yang buat lesen tu mekanik lah. Yang ambil lesen tu mekanik. Yang buat lesen, yang budak-budak yang buat degree apa semua lah. Belajar mendalam design lah. And dalam cerita pasal lesen actually lesen ni dia bukan semata-mata LAE. Yalah, LAE perlukan lesen. Itu wajib. LAE tu License Aircraft Engineer. Itu nama License Aircraft Engineer. Kalau you tak ada lesen, you kerja masuk MAS nak jadi repair mekanik, you jadi mekanik technician. Tak ada lesen. You pandai lah macam mana pun, you terror lah macam mana pun, tutup buka skru tutup mata macam mana pun, and you still need that license. Memang banyak kalau tanya LAE, banyak lagi technician yang lagi pandai daripada engineer. Tapi dia malas nak buat lesen. So lesen is not an easy task. Dia macam nak belajar balik everything. Jangan kata lah buat lesen, baik kalau master tu sehari, tak ada. No such thing as that. Lesen dia punya nature of work lain, sama master lain. So it depends on people lah. Ada orang memang dia tak minat kotorkan tangan. Dia jaga kehalusan jari jemari dia. Tak boleh lah kerja. Tak boleh lah kerja LAE. So kalau master yang kata kalau nak jadi lecturer ambil master, kalau tak ada lecturer buat apa nak master? Itu betul ke punya falsafah? Itu pun depend on personal sebab master tak master degree is knowledge. Knowledge ni apa kepuasan kita? Kita nak knowledge. Knowledge ni untuk kita, bukan untuk kerja. Kita bukannya hidup satu zaman yang mana belajar tu was talent untuk kerja, dah tak ada dah. Zaman tu dah tak ada. Bukan belajar untuk kerja, tak ada. Zaman tu dah lepas. Kalau fikir macam tu, baik tak payah masuk APT, baik terus kerja. Sebab apa? Bila at the end of the day, hari ni semua nak pengalaman. Tak siapa nak degree kau dah. Betul tak? So kalau kita fikir macam tu, sampai bila pun akan ada that conflict. Baik aku ambil ni, baik aku ambil ni. So if you want, rasa dah degree ni macam terlalu general, and you think you can do better, you boleh cari lebih information. So you ambil master. Better nak kerja, balik tu nak kerja engineer ke, balik tu nak kerja lecturer ke, itu self preferences. Tapi nak kata bagus tak boleh, sebab masing-masing ada jalan ataupun orang kata hala tuju hidup masing-masing. Of course, belajar pun bagus, kerja pun bagus, but you need both. You need theory and you need practical. And bila you nak minta kerja, you kena ada both. You kena ada degree, you kena ada pengalaman kerja. Tapi it depends lah, hala tuju masing-masing. Kalau rasa betul-betul nak masuk akademik, betul-betul nak jadi academician, fokus, buat sampai PhD. Mara support. For your information, Mara punya apa mungkin? Selain daripada degree lah untuk postgrad untuk master and PhD, Mara punya quota tak pernah penuh. Itu orang Melayu kita. Dah dibeli tapi tak nak. Kita hidup Melayu lagi sengal lebih. Benda tu ada. Kalau rasa minat jadi academician, habiskan. Satu lagi yang aku lupa sentuh, dalam aviation lesson ada workshop engineer. Maksudnya you workshop engineer ni you buat benda. You tadi design ni construct. Jadi orang kata apa, workshop pakar dalam sheet metal ataupun pakar dalam welding, they pay very well. Cuma balik kena ikut courses lah. Dia tak panggil lesen, dia ikut courses. Dia ada certificate. Ada part-part dia. Kalau minat welding, ada dia punya part-part dia. So, actually semua bergantung pada diri sendiri minat apa. Tak boleh nak cakap ambil master untung, ambil master untung. Tak ada cakap itu susah. Dia subjektif, kan? So kalau rasa nak kerja, fokus kerja. Hari ni dia cari kerja apa. Ada cuti buat internship. Internship ni tak ada kata membantu bila kita minta kerja, tapi membantu diri kita faham the nature of the work. Macam aku pernah buat internship sekali, aku tahu aku tak minat kerja ni. Aku buat internship sekali lagi, aku tahu aku minat kerja ni. Macam itulah.
At least you know where you want to go. Tapi apa-apa pun masing-masing baik kalau kita suka sebenarnya. Okay, Azad. Ada apa? Internship macam mana? Internship apa? Practical application. Oh. Macam mana internship? Macam ni lah. Kalau ada masa kan, kita plan ahead lah. Contoh kita dah tahu kita nak balik cuti summer. And sebelum ni summer asyik tidur terbongkang kan, asyik lepak dengan kawan. Dah tu lah nak awal ada vision sikit lah kan. So try contact. Try contact. Try cari company yang mula-mula. Before contact dia cari company. You nak masuk mana, you nak masuk mana. And bukan nak menggalakkan, tapi as you know, Malaysia ni still use that system of you know someone, you dapat lah benda tu. Somehow you have to berpijak pada bumi yang nyata. So my advice is you connect dengan orang-orang unik ilmiah. Sama. You connect dengan orang-orang, you connect dengan profesor-profesor, lecturer-lecturer dekat unik ilmiah. Because those people, orang bukan datang-datang celup-celup mana. They don't have orang kata experience industry for decades, 20 years, 30 years. Ada yang orang kata apa, ambil cut off 3-4 kali ganda gaji dia untuk masuk MIAT. Untuk orang kata dah cukup lah gaji banyak ni, dah cukup lah kerja ni, cukup lah dunia. Nak jaga anak bangsa. Ada banyak lecturer MIAT. Kita tak tahu. Tapi my advice is try to contact them. And selalunya kalau kita add dia orang kat Facebook, dia orang akan approve. Bila kita message, dia orang akan reply. Itu for sure. Tak ada yang ngomong gitu. And my experience, saya connect dengan Prof Abu Hanifah. Boleh cari dia, Prof Abu Hanifah. And he will help. And for your information, baru-baru ni dia cuba untuk dapatkan Russian graduates, tolong dia in dia project. Tapi tak tahu progress sudah sampai mana. Mungkin dah macam mati, tak tahu kan. Dia nak buat Ecranoplan. Dia ada composites. Jadi composites. Tahu tak Airbus Fly Your Ideas? Pernah dengar? Satu pertandingan, you have your idea, you present, you masuk tengah Airbus, ada dia punya stage. And dia lead iProm Unique Island student. Diorang buat insulator. Kalau terbang ada insulator, kalau terbang yang fuselage ada insulator. So the insulator use kekabu instead of polymer, instead of benda yang tak sustainable. And dia guna benda sustainable yang tumbuh dari pokok. And they are top 3. They are top 5 yang pergi France, bentang, and at the end dia dapat nombor 3. Dia daripada kekabu tu. Dan satu lagi kejayaan dia lah baru-baru ni, dia buat boat. Dia MIAT dengan Mimat, tahu Mimat kan? Semua dah pergi Mimat kan? Mimat buat joint venture dengan composites tu. Diorang buat kat boat biasa. Biasa diorang letak engine, memang work macam biasa. And they got silver ke gold medal from IMAX. IMAX ni macam ITEX ni macam satu convention teknologi lah, antara universiti lah. So diorang dapat gold medal salah. And dia nak cuba lagi buat Ecranoplan. Cuma dia tak pay you lah. Dia tak ada company. Just if you are interested in his research, boleh join. Sebab dia nak buat virtual office. Boleh tanya dia directly. Don't tunggu, jangan tunggu orang. My advice is jangan tunggu orang. Kau nak join tak? Aku tak nak join kalau kau tak nak join. You are wasting your time, you are wasting your friend's time, and you will get nothing. And sebab banyak kan lecturer MIAT yang buat research. And sekarang ni baru tukar dia punya organisation kan. Head of research tu dia dah pernah buat sub-gravity research dekat Jepun. Dia pernah hantar mini satellite ke atas. So the research is quite amazing lah untuk Malaysian standard. And so Unique Ilmiah punya professor okey dahsyat. So if then one step yang senang, sebab you all pun datang Unique Ilmiah kan. So connect with them. Tanya dia orang nak pergi mana. Ataupun maybe boleh tak join your research. So 3 bulan boleh join research. Waktu aku ideal join research dengan Simran. Dia buat UAV.
Dia jaga komposit lah, dia buat komposit. At least dia belajar sikit, dia tak ada buat siap. Of course tak siap 3 bulan. Tapi you get to know something lah. So that is how you get into internship. Ataupun maybe you have your father ada friends, your parent ada friends. So keep connected. Somehow kita kena berbiak pada bumi rata. Kalau you go to Europe, there is no such thing as you know these people, you can get this job. No. Apa-apa pun you kena ikut database dia. You can apply kat database dia. Dekat Malaysia ni, you try lah email. You try email the biggest company pun. Jangan cakap, I'm sorry there is no position in the meantime. Jangan harap benda tu. Dia tak reply pun. Itu reality. Kalau internship lah. Lagi-lagi kita nak 3 bulan. Dia orang tak ambil 3 bulan, dia ambil 6 bulan. So kalau nak, try connect with people. Try target mana kita nak masuk. Tanya kawan-kawan yang pernah buat internship. Selalunya kalau kita dah buat internship, lepas tu kita tanya kawan tu, selalunya bos tu nak lagi orang yang buat internship tu dia. Siapa tak nak kan? Bayar free tapi dapat bekerja kan? Siapa tak nak? So try keep connected. Internship is very good for your personal punya development. Tak jamin lah dapat kerja, tak jamin. Just nak cerita, satu cerita pasal budak UniKL. Dia bukan engineering, dia aviation management. Tahu kan minat ada aviation management. So dia buat practical dia dekat Airbus Germany, Airbus Helicopters Germany. 3 orang pergi. One of them was offered a job there. And right now, she, bukan perempuan, bukan lelaki kan, she is at Germany. She is working there. Tu advantage of internship lah. Bila start relationship, end up as a job. So depends lah. Kalau nak try overseas, boleh buka website. Kalau contoh Airbus, buka EADS. Kalau Boeing, buka Boeing. Ada dia punya form, isi. Dapat tak dapat, doa banyak-banyak lah. Boleh lah. So clear? Ada soalan lagi tak? Kalau universiti yang tak apa-apa pun, kampung-kampung pun, memang orang akan pandang lagi tinggi daripada orang kata kalau you belajar kat MGU pun kan, ataupun you belajar kat Perancis punya Paris University pun, orang tak pandang. Orang pandang UK. Siapa end up apa-apa universiti UK tu mahal. Tapi so kita cakap, kita nak end up dekat kerja tu ke? Atau end up untuk kita punya diri punya development tu lah. Ada benda yang baik dekat MAI kan? Ada benda yang baik kat MAI, ada benda yang tak dapat kat universiti lain. Itu reality lah. Just, of course lah, MAI, ni reality, of course lah MAI tak secanggih universiti kat UK, even di Malaysia pun, dia tak canggih. Tapi theory wise, benda ni bukan aku cakap, just repeat apa yang senior cakap. Senior yang dah buat PhD kat UK, senior yang dah kerja, senior yang dah mengajar, theory wise, they are far better. Tu sebab kita susah sangat teori diorang ni. Susah sangat matan, susah sangat promat. But maybe hari ni kita macam mengeluh lah. Nak cakap pasal mengeluh banyak tak tipu lah. Nak cakap pasal mengeluh, aku first year dah nak balik Malaysia lah. Itu tak tipu, nak balik Unik Amiat lah. Dah mesej Cik Basit lah. Cik Basit macam nak balik Unik Amiat lah. Dah tak larat lah belajar sini. Itu tahap dia. Tapi tak salah belajar. Nangis lah. Idea nangis sekali. So, apa? Boleh kot. Belajar. Kan? Risau. Russia ni still orang kata apa, negara luar lah untuk Malaysia. Kita tak dengar lagi lah Russia punya teknologi. Tapi for those yang opportunist, macam Budi kan? Budi dia tak kejar, bukan nak cakap tapi dia tak kejar gaji. Dia very optimist. Dia start, dia kerja dengan company Perbadanan Pahang. So that company janjinya macam-macam. Tapi at the end benda tak datang. So dia cari lagi. Dia opportunist, dia cari lagi company, and now dia working dengan satu company ni. Company tu guna teknologi Russian.
untuk oil and gas lah. Dia guna teknologi Rusia, namanya plasma teknologi, something like that lah. Yang mana teknologi tu negara lain tak ada, Rusia je ada. So dia kerja dengan teknologi provider untuk that, dan dia pun dah tahu cakap Rusia, dia akan kerja dengan orang Rusia. So itu adalah orang kata small technology transfer lah orang panggil. Personal technology transfer, at least you know that thing. Bila you ada capital, you boleh bawa benda tu masuk Malaysia totally. So ada je benda-benda yang kat Rusia ni yang bagus, yang negara lain tak ada pun. Just kita dah letak diri kita kat mana? Kita letak diri kita, memang lah UK dia semua bagus semua kan. Kalau korang pernah pergi UK, kalau sembang korang tahu lah, sama je. Jangan rendah diri sangat. Mana terang cakap Mai punya feature, orang kata memang dia tak buka kita banyak, serius. Nak kata Mai ni personal. Orang kata apa, out of context, jangan quote lah benda ni, just personal lah kan. Mai ni is a very good university for Russian, tak tipu. Untuk Russian, untuk kita is a good university, not very good. Sebab dia tak banyak benda dibuka. Tapi for Russian themselves, tak ada universiti yang macam Mai lah. Tu realistiknya macam tu. Tak ada universiti yang buat kapal terbang. Tak ada universiti yang buat simulator. Tak ada universiti ada aerodrome. Ada universiti ada aerodrome tapi dia tak buat kapal terbang, dia tak buat simulator. For your information, simulator yang ada kat Mai tu bukan simulator bodoh, it's the latest generation MIG punya simulator. Dia joint venture Mai dengan MIG. Mikayan yang terbang. Bukan yang biasa-biasa. Dia buat 3D program apa semua. So kita rasa macam alah. Kita rasa sebab kita pergi sana macam pergi museum je. Betul. Department aku sendiri, aku pergi macam sekali berapa kali pergi ya. So macam ada benda yang kita rasa remeh hari ni, tapi mungkin one day benda tu valuable untuk kita. Be opportunist lah. Be optimist and opportunist. Okey tak faham. Sebenarnya saya tak pasti lah. Sebenarnya risau lah bila orang yang dah habis belajar, yang orang yang menimbulkan soalan tu orang yang pandai-pandai. If you know them, personally dia orang memang bagus. Dia orang belajar sini bagus. Dia orang bekerja keras. So they deserve to ask that questions. Cuma risau bila junior baca yang tak faham, dia akan interpret dengan interpretation sendiri. So harap program ni serba sedikit lah, at least ceput lah boleh ubah lah benda tu. Yang balik aja. Kalau ada suggestion, boleh cadang kat masuk apa-apa kan. Buat something. Oh ya, practical content sama. Kena apa? Ya dah. Ada apa lagi ya? Ada kita tutup kan? Tak ada apa lagi tak? Tak ada. Serius tak ada? Tapi dia tak keluar-keluar. Benda PM tak sebenarnya sama dengan ni. Praktikal lah. Kerja kau. Bukan kau seorang je graduate. Bukan kau seorang graduate OC pun. Berlambak kau graduate OC. Jarang lah. So far kalau tanya, ni feedback daripada lecturer di MIA kan. Bila jumpa dia kata, bila jumpa bos-bos ni, bos-bos yang ada budak Moskow, dia orang puji lah. Yang betul-betul orang kata apa, confirm puji you, ADC. ADC every year ambil 2-3 orang budak Moskow. Lepas tu ATSC yang jaga Sukhoi. Ni cerita legend lah, orang kata legend lah. Abu dengan Dennis ni. Abu dengan Dennis ni cerita dia bukan nak downgrade, bukan. Dia orang lalu hidup yang susah kat sini. Dia orang kena repeat je. Dia orang kena downgrade daripada diploma jadi degree. Lepas tu bila dia orang kerja, dia orang kata apa, meletup-letup lah kerja. Dia orang kerja, ada satu meeting ni sangkut dengan Sukhoi 5 tahun. Ada satu deal ni lah. Because of them, bila dia orang masuk sebulan settle. Abu dengan dia, nak cakap Abu dengan dia orang punya master of language. Nak cakap dia cakap macam Russian betul, tak tipu sama bunyi kan. Tapi the advantage of belajar kat Rusia, bila dia orang kerja dengan Russian, dia orang tahu perangai orang Russian kan. Dia boleh settle thing.
So far, pujian pun dengar. Komplain tak? Jarang dengar lah. Budak posko ni kurang tak? Jarang. Yang orang komplain apa? Bahasa Inggeris kena. Itu betul. Bahasa Inggeris kena perbaiki lah. We must learn to speak in English. Yes. So bila balik Malaysia, semua benda in English. Come on. And Ya, cakap yang dia ni. And aviation punya language is English. And so English punya kita kena command apa, master of command kena tinggi lah. Confident lah. Syakir tengok boleh lah. Kasih dah. Saya kena belajar Inggeris. Betul, belajar Inggeris. Sama ada. Bawa kelas bahasa Inggeris. Itu boleh minta cadangan kat masuk Semua boleh pas kat masuk Ada kelas Inggeris juga. Kacau Inggeris. Ada apa lagi orang putih. This spend lah 5. Cuba utilize this time. Bila lagi kita nak bincang benda ni pun tak ada rasa lah. Paling tak ada lah bincang-bincang. Jarang-jarang lah bincang ni. So ada soalan tak betul-betul lah nak tanya? Kita discuss. Bukan aku jawab, aku nak discuss. Saya tanya ni lah. Tak ya dia nak balik je. Kursi lah. Kan kursi ada komen tu. Bos. Oh, tak ada pula. Dia malu kot. Dia bagus lah semangat je tu. Kau ada 4 tahun lagi. Susah belajar seni. Kan banyak abang-abang kat sini kan, nanti bila adik-adik datang, one thing jangan down dengan diorang. Bila sambut kat airport tu, janganlah janganlah macam kenapa? Dia tanya apa dah sini. Tak balik datang ke? Apa kau ni? Jangan, kesian kawan tu pun nak happy-happy, nak shot sendiri. Biar dia happy lah. Baru mesti ke Moscow dah kena lah. Baru nak install kan. Tunggu ambil kita, masuk kita rasa. Tanya tak kan? Balik nanti, kalau ada siapa ada masa lah, balik nanti jumpa Cik Suhaimi. Jumpa lawat dia, it's enough. And bukan nak cakap buat link. be opportunity. Tak, bukan cakap pasal buat link tu, bukan. Satu kita, orang kata apa, beradab lah. Dia jaga kita. Walaupun ada yang tak kenal kan, Cik Suhaimi, most of the thing yang korang hari ni dah tak fikir benda lah. Kan? Dah tak fikir benda lah, certificate ke insurance ke apa. So Cik Suhaimi. So balik, try jumpa dia. And anything you need help, you boleh tanya dia. Tapi first thing tu, adab lah. Bukanlah kita nak minta tolong sangat, tapi siapa lagi kita tak tolong kalau kat mana dia ada. Tu nak cakap. Ya, tak ada. Orang dia. Tanya. Kasih. Ini soalan. Kalau kamu master. Kita bincang patuan. Dapat skill tu. Macam mana nak tukar macam apa ni? Tak ada apa, kita stop lah. Esat je lah. Jalan. Kembali bersih pentas. Ni, sekejap tanya. Yang mana? Tak apa, jangan sakit jangan malu. Kita kawan-kawan. Nak discuss. Jangan nanti dah graduate timbul-timbul soalan-soalan macam tu. Kita kadang-kadang kita kena kesian ke adik-adik kita sebenarnya bila kita tanya soalan-soalan macam tu. Orang yang baca tu dah dia beramal hak belajar. Dia tak baca. Dia baca. Dia baca. Baca baca tak tahu. Tak kisah. Tak main bola. Penting apa? Tim cikgu apa kau? Ustaz Ali. Menang kan? Confirm tak ada soalan?
solutionnya ambil apa yang hari ni yang sikit ni and balik tambah lagi knowledge pasal industri and prepare yourself and to speak in English. Siap power Rusha. Siap sediakan diri lah. Maksudnya sekarang kita dah tahu hala tujuan dia. Mara tu tak ignore kita. And Mara tambah lagi bilion-bilion untuk buat city untuk kita. And untuk bangunkan industri rongkas dekat negara. City tu 2015 kan? Bukan 2015, by 2020. 20. Tapi dia start 2015. The first yang start Miat lah. Miat akan start April 2015. So itu start, slow-slow dia akan start lah. Maksudnya kata apa, final dia buat ni dekat ni by March 2015. By April, May lah. Kira nanti student UKLMED yang final year dengan IASA dia akan buat praktikal, dia akan belajar kat sana dekat Subang campus. So slowly dia akan naik. And tak salahnya dia orang dah sign kontrak banyak. Dia orang pergi Farnborough punya show, dia orang pergi Paris punya show untuk sign deals. And BAE, Thales, Airbus, Boeing semua akan buka office lah dekat Subang University. Even the architect pun bukan calang-calang. Atkinson is one of the best lah. Kata Mara is very serious. Ini bukan typical Mara ni project lah. Bukan typical Melayu ni project lah. Ni betul-betul serious project. So boleh tinggal aerospace. So kalau tak ada apa-apa, cara terbaik nak approach UKM ni kan ramai tak macam dia kata kebanyakan orang lah tak berani nak pergi UKM kan, tak tahu takkan masuk gap di center kan. Cara nak approach UKM ni nak masuk ke UKM ni ada nak pergi ke mana apa semua. Taklah, first kita kat sini, so kita guna Facebook lah. Semua lecturer pakai Facebook ni kan. Lecturer ni memang suka pakai Facebook. Suka update gambar. First, Cik Basit. Kalau tak kenal langsung lah, tak kenal seorang pun, tak kenal seorang pun lecturer lain, tanya Cik Basit. Cik Basit boleh tak macam kenalkan dengan seorang lecturer, nak tahu something more about patient. Mesti Cik Basit tolong lah, lambat sikit lah tapi dia tolong lah. Lepas tu, second, korang ada kawan-kawan kat UKLMED kan? Tanya kawan-kawan tu. Itulah option dia. Yang ketiga balik pergi jumpa Miat. Jangan malu-malu. Benda ni jadi kat budak SMTU. Budak SMTU dia bila balik sekali pun tak pernah jumpa UKLMED MIAT ke, tak pernah pergi. And bila dia orang graduate the second batch, the first batch dia orang lah, dia ada problem. Sebab apa? UKL tak pernah tahu pun yang dia orang ada subjek-subjek yang patut dia orang ambil, tapi SMTU tolak tepi. So SMTU ingat tak payah ambil lah foreigner. And bila tak ambil subjek tu, dia orang tak boleh ambil certificate something. Dia orang kena start balik banyak benda. So bila korang jumpa lecturer ni, dia orang akan tanya, korang baca apa semua kan, sembang yang casual. Tapi dari situ boleh dapat input. Dari situ boleh trigger benda-benda yang tak kena. Kita tak tahu apa yang tak kena, betul tak? Jangan look down lah. Jangan, kadang-kadang bila ni pengarangan orang duduk overseas lah. Dia lah, orang duduk Malaysia je, aku duduk overseas je. Jangan macam tu lah. Orang duduk Malaysia tu, dia orang punya, orang kata pengetahuan industri dia, dia punya pengalaman tu terlalu banyak. Kita bangga dah pusing Europe, dia dah pusing Europe 20 tahun yang lepas. Kalau kita bangga kita dah pusing Europe, dia dah pusing Europe 20 tahun yang lepas. Orang industri lah. Ada UKL, ada UKLMED buat alumni punya group kan. Ada yang pernah tolong add kan, Syakir dah tolong add kan lah. Tolong add kawan-kawan di situ. Sebab dekat situ banyak iklan pasal kerja. And for information, budak MIAT tak semua jadi licensed engineer. And bukan semua lah, boleh kata mostly tak jadi pun. Mostly jadi engineer yang sama kita. Ada yang jadi design engineer, ada yang jadi structural analysis engineer. So kalau nak cari kerja, nak tahu pasal industri, group tu pun satu cara yang baik lah. Ada yang kena add kan, tolong add kawan-kawan lagi dalam group tu. UKLMED Alumni Program. Dia memang khas untuk kita pun, untuk Russian program. Memang dia buat
Untuk budak-budak MIAT yang dah lepas MIAT, untuk national program dan ESR program. Oh, mantap. Okey. Masuk lagi ke dah habis ah? Habis dah Soalan wakil umpan Nina. Soalan daripada Nina. Syakir dah habis. Rashid marah ni. So kalau tak ada, terima kasih yang datang. Share lah information ni dengan apa ni, ahli bilik. Bincang lah, kadang-kadang bincang total. Bincang ilmiah sikit. Cerita.